Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin nur المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين أما بعد. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan berkaitan tentang fiqh Imam Syafi'i yang berpandukan dengan kitab Matan Abi Syuja'. Pada minggu lepas kita telah bahaskan berkaitan tentang sunat-sunat wuduk, yang mana kita dah bahaskan tentang ke-10 sunat wuduk yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja' di dalam kitabnya Matan Nawawiyah wa Taqrib. Okey. Sebelum tu pula kita dah bahaskan berkaitan tentang rukun wuduk. Okey, sebelum kita masuk perbahasan berkaitan tentang nawaqidul wuduk ataupun sebab-sebab hadas kecil ataupun sebab-sebab mengapa kita perlu berwuduk, Imam Abi Syuja' dia menyelitkan satu fasal berkaitan tentang istinja dan juga adab berqada hajat. Dan sekarang kita akan membahaskan berkaitan tentang bab istinja dan adab qada hajat tersebut. Okey. Kalau PDF yang telah kita bekalkan itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka pada muka surat 19. Surat 19. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun. Wal istinja'u wajibun minal bawli wal gha'iti wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari summa yutbi'uha bil ma'i wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunki bihinni al mahla. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق وزل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرها. Okay. Habis matan yang membahaskan berkaitan tentang istinja dan juga qada hajat. Faslun, suatu fasal ataupun suatu bahagian. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu hukumnya adalah wajib apabila kita mengeluarkan air kecil ataupun membuang air kecil. Wal ghaiti, ghaiti ni membuang air besar. Okay, so hukum istinja ini adalah wajib bagi orang yang membuang air kecil dan membuang air besar. Okay, istinja ni maksudnya kita membersihkan kedua jalan kita, iaitu jalan depan dan juga belakang selepas kita qada hajat, sama ada buang air kecil dan juga air besar. So hukumnya adalah wajib. So selepas seseorang membuang air kecil ataupun membuang air besar, maka wajib ke atasnya untuk beristinja selepas selesai habis kencing dan juga buang air besar tersebut. Itu istinja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal gha'id. Hukum beristinja ini adalah wajib bagi orang yang berkencing dan juga orang yang membuang air besar. Wal afdalu, dan yang afdal dalam beristinja ini adalah ayyastanjia, adalah seseorang itu dia beristinja. Al-afdalu ayyastanjia, seseorang yang paling afdal. Maksudnya cara beristinja nanti kita tengok dia ada menerangkan beberapa cara, dan yang paling afdal dia terus terangkan apa yang paling afdal di dalam beristinja. Wal afdalu ayyastanjia bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Cara yang paling afdal untuk seseorang beristinja ataupun membersihkan selepas membuang hajat, ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Dia beristinja
permulaannya dia menggunakan dengan batu, bil ahjar, dengan menggunakan batu. Summa yutbi'uha bil ma'i, selepas menggunakan batu dia guna pula air untuk second round ataupun untuk step seterusnya lah. Maksudnya selepas dia habis kencing, selepas dia habis buang air besar, dia gunakan batu dahulu untuk bersihkan tempat keluar air kencing dan juga tahi tersebut. Selepas menggunakan batu, dia gunakan pula air untuk membersihkan jalan keluar tersebut. Okey, itu yang cara yang paling afdal. Okey, maksudnya di sini akan diterangkan 3 cara beristinja. Yang pertama adalah kita menggunakan batu dan juga air sekaligus. Dan inilah yang paling afdal di dalam cara beristinja. Yang kedua adalah menggunakan air sahaja. Yang ketiga adalah menggunakan batu. Tengok matan seterusnya. Wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yumki bihinna al-mahalla. Dan boleh juga ay yaqtasira untuk menggunakan salah satulah. Ayat tasira ni maksudnya untuk menggunakan salah satulah. 'Ala al-ma'i, atas air, sama ada dia nak menggunakan air, au ala thalathati ahjarin, ataupun dia menggunakan 3 biji batu, yungki bihinna al-mahalla, yang mana 3 biji batu itu boleh membersihkan kawasan keluar air kencing dan juga kawasan keluar tahi tersebut. So ada tiga cara lah. Yang pertama adalah dia ada dua alat yang boleh mensucikan ketika beristinja. Adapun cara ada 3, iaitu pertama menggunakan kedua-dua alat, dan inilah yang paling afdal. Yang kedua adalah menggunakan air. Yang ketiga adalah menggunakan 3 biji batu, sehinggalah kawasan tersebut menjadi bersih. Okey. Termasuk sama ada menggunakan batu. Batu juga di sini ada selain dari batu-batu. Maksudnya daripada batu juga ada maksud lain, iaitu selain daripada batu yang mempunyai ciri-ciri seolah-olah macam batu. Iaitu ciri dia apa? Cirinya adalah kalaulah sesuatu benda tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama ataupun yang lebih kurang macam batu, maka dia diperbolehkan. Contoh macam sekarang seperti tisu. Tisu boleh digunakan untuk beristinja, tapi hukum dia adalah hukum seolah-olah kita menggunakan batu, bukan menggunakan air, yang mana hukum tersebut ataupun dia punya martabat beristinja itu adalah martabat yang ketiga. Okey, apa ciri-ciri tersebut? Iaitu ciri-cirinya adalah mestilah pertama adalah yang maksudnya yang boleh menyamai makam batu. Kertas boleh tak kertas? Kertas ataupun plaster boleh tak kita gunakan untuk beristinja? Okey, apa ciri-ciri yang diperbolehkan yang boleh menyamai makam batu ni? Yang pertama mestilah dia adalah jamidun, tahirun, qali'un, ghairu muhtaramin. 4 ciri dia tersebut. Kalaulah sesuatu benda tersebut mempunyai keempat-empat ciri ini, maka dia menyamai hukum ataupun menyamai makam seperti batu ketika beristinja. Jamid, yang pertama adalah mestilah jamid. Jamid ni maksudnya adalah mestilah, kalau kita belajar sains kan ada pejal, ada gas dan ada cecair. So jamid ni maksudnya adalah pejal, yang maksudnya adalah keras, padat. Okey, yang pertama mestilah jamid, maksudnya air tak termasuk di dalam cecair tidak termasuk di dalam perbahasan jamid. Contoh macam apa? Contoh air kelapa, bukan daripada makam batu. Okey, yang pertama mestilah dia benda tersebut adalah jamid. Yang kedua adalah tahir, iaitu suci. Maksudnya najis. Kalaulah sesuatu benda tersebut najis, maka tidak boleh digunakan. Contohnya najis apa? Contohnya adalah seperti kulit bangkai. Kulit bangkai tidak boleh digunakan untuk beristinja. Sebab apa? Sebab hukum kulit ataupun hukum bangkai tersebut adalah najis. Okey. Qali'in. Maksud qali'in ni maksudnya adalah dia boleh seolah-olah mencari ataupun boleh menarik asar yang terdapat di kemaluan tersebut. So kalaulah mempunyai sifat qali' ni, maka diperbolehkan. Contoh yang tidak mempunyai sifat qali' ni apa? Contoh macam kaca. Kaca dia pejal. Dia
tahir, suci, tetapi dia tidak mempunyai sifat qali', maka tidak boleh digunakan untuk beristinja yang menyamai makam batu. Okey, so 3. Pertama jamid, tahir, qali', dan yang akhir sekali mestilah ghairi muhtaramin, iaitu sesuatu benda tersebut dia tidak bukan dia tidak muliakan. Qali' mestilah benda tersebut tidak dimuliakan. Contoh yang dimuliakan ni apa? Contoh yang dimuliakan maka terhindar ataupun terkecualilah daripada hukum ini adalah seperti contoh, kalau tisu boleh digunakan. Sebab apa? Jamid, dia adalah jamid. Tahir, dia suci. Qali' dia juga boleh meresap ataupun dia boleh mencari kesan-kesan najis tersebut. Ghairi muhtaram, dan dia juga adalah tidak dimuliakan. Maksudnya tidak dimuliakan ni maksudnya kita tidak wajib lah. Contoh yang dimuliakan ni adalah contoh tisu yang terdapat di atasnya ayat-ayat Al-Quran, ataupun tisu yang terdapat di atasnya hadis Nabi. Contoh seperti daun-daun kering. Kan orang dahulu dia tulis sesuatu ilmu melalui kayu-kayu ataupun daun-daun kering. Maka daun-daun kering dan kayu-kayu tersebut pada asalnya boleh, tetapi selepas ditulis perkara-perkara yang wajib kita muliakan, maka dia automatik haram kita gunakan untuk beristinja. Ataupun sesuatu yang dimuliakan seperti contoh yang lain adalah seperti makanan. Seperti makanan, roti. Roti mungkin mempunyai sifat-sifat yang 3 sebelum tu, tetapi dia adalah makanan. So apabila termasuk di dalam makanan, maka dia dimuliakan. Apabila dia dimuliakan, maka tidak boleh ataupun haram hukumnya kita menggunakan makanan untuk beristinja. So kalaulah sesuatu benda tersebut mempunyai keempat-empat ciri ini, maka bolehlah dia menyamai makam batu. Seperti contoh tisu, seperti contoh kertas kosong, seperti contoh apa lagi? Contoh pula sini. Contoh kain. Kain buruk. Kain buruk yang bersih lah, tak boleh. Kain yang kotor, yang buat lap kencing dan sebagainya. Tetapi kain yang dah basuh ataupun memang kain. Okey. Kain boleh digunakan. Sebab apa? Sebab dia adalah jamid, dia ada tahir, dia adalah qali', dan dia adalah ghairi muhtarim. Okey, itu adalah ciri-ciri batu. Maksudnya kan tadi ada 2 alat beristinja. Pertama adalah air, yang kedua adalah batu dan apa yang sama makam macam batu seperti tisu. So boleh kita gunakan, sama ada kita mencampurkan kedua-duanya, sama ada kita mencampurkan, dan itu adalah afdalah. Pertama sekali selepas kita habis qada hajat, kita istinja dengan menggunakan tisu seperti contoh makam batu. Selepas tisu kita gunakan air, ataupun kita gunakan air sahaja, ataupun kita gunakan tisu sahaja ataupun batu tersebut. Tapi ada syarat lain kalau kita nak menggunakan batu sahaja. Adapun kalaulah cara menggunakan batu dan juga air, dia tak ada masalah. Ataupun kita menggunakan air sahaja, tiada syarat yang ditetapkan. Tetapi kalaulah contoh kita nak menggunakan batu sahaja untuk kita beristinja, maka perlulah menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maksudnya kalaulah ternafi ataupun kalaulah hilang satu syarat daripada syarat yang membolehkan kita beristinja dengan menggunakan batu, maka ketika itu kita wajib menggunakan air. Apa dia syarat-syarat dia? Yang pertama daripada syarat-syarat yang membolehkan seseorang untuk beristinja dengan batu adalah alla yajifal kharijun najasu. Hendaklah najis yang keluar tersebut masih lagi basah. Maksudnya kalaulah najis tersebut dah kering, dah melekat, maka dia tidak lagi boleh digunakan dengan menggunakan batu fresh. Mesti fresh ataupun masih lagi baru keluar lah. Baru keluar dan belum kering, maka boleh kita menggunakan batu. Itu yang pertama daripada syarat-syarat menggunakan batu. Yang kedua, wala yantaqila an mahalli khurujihi. Dia tidak berpindah daripada tempat keluar najis tersebut. So apabila keluarnya najis, maka najis yang keluar tersebut dia tidak boleh berpindah. Maksudnya tidak boleh berpindah ni, najis tersebut tidak meleleh lah, tidak meleleh sampai ke tempat lain. Dia hanya terkena kawasan sekitar, sama ada lubang dubur ataupun
zakar dia sahaja. Tak boleh. Contohnya dia meleleh sampai ke bahagian peha. Kalau dia buang air besar lah, dia meleleh sampai ke bahagian peha dan sebagainya, maka ketika itu wajib dia menggunakan air. Tak boleh lagi menggunakan batu. Dia boleh menggunakan batu apabila kalaulah najis tersebut tetap ataupun tidak bergerak, hanya terkena kawasan yang sepatutnya keluar sajalah. Maksudnya kalaulah keluar, itu je kawasan yang kena, maka itu sahaja yang boleh digunakan untuk istinja. Tapi kalaulah kawasan tersebut ataupun najis tersebut meleleh sehingga ke tempat lain, maka ketika itu wajib dia menggunakan air. Okey, yang ketiga daripada syarat nak menggunakan batu, yang tadi pertama adalah mestilah najis tu belum kering. Yang kedua adalah tidak berpindah dari tempat keluarnya. Yang ketiga adalah wala yatra'u alaihi najasun akhar ajnabiyyun anhu. Dia tidak boleh bercampur daripada najis yang lain yang ajnabi. Kalaulah ada tiga syarat, maksudnya tidak boleh bercampur lah. Contohnya dia bercampur dengan sesuatu najis yang lain, tak boleh. Kalaulah dia tercampur dengan najis yang lain, maka ketika itu wajib dia menggunakan air untuk dia beristinja. Okey, 3 syarat kalau kita nak menggunakan batu ataupun tisu. Kalau contoh di negara-negara barat ataupun hatta kan kat hotel-hotel lah, hotel-hotel di Malaysia, hotel-hotel yang boleh dikatakan mewah lah. So diorang dah menggunakan, ataupun KLCC, pavilion, kebanyakan tandas dia telah menggunakan tisu saja. Dia tidak menggunakan air lagi. So kalau kita nak menggunakan tisu, perlulah kita menepati ataupun mengikut syarat-syarat ini. Maksudnya kalaulah ternafi syarat ini, maka ketika itu wajib kita menggunakan air untuk kita beristinja. Tapi kalaulah contoh kita tak gunakan air, maka hukum kita adalah dalam keadaan najis lah. Masih lagi dalam keadaan najis. Okey, apa syarat tadi tu lah? Mesti yang pertama tidak lagi kering. Maksudnya najis dia masih lagi basah ataupun masih lagi belum kering. Yang kedua adalah tidak berubah tempat. Maksudnya tidak meleleh ke tempat lain ataupun tidak berpindah ke anggota lain dan sebagainya. Yang ketiga adalah najis tersebut tidak bercampur dengan najis yang lain. Contoh dia buang air besar, dia buang air kecil, terpercik air kecil ke kawasan dubur air besar tersebut, maka ketika itu tidak boleh lagi dia menggunakan batu untuk beristinja. Wajib dia menggunakan air. Itu syarat-syarat dia menggunakan batu ataupun apa yang sama maksud dengan batu, seperti tisu, seperti kain dan sebagainya yang mempunyai syarat-syarat 4 lah: jamid, tahir, qali' dan juga ghairi muhtaram, iaitu sesuatu yang tidak dimuliakan. Contoh pakai Al-Quran tak boleh. Kitab hadis pun tidak boleh. Sebab apa? Sebab benda-benda tersebut adalah dimuliakan. Okey. Wa yajuzu ay yaqtasira 'ala al-ma'i, dan boleh kita nak meringkaskan ataupun kita nak menggunakan salah satu daripada istinja lah. Tadi kita bahas bahawa cara yang paling afdal adalah kita menggunakan batu, seterusnya menggunakan air, ataupun kita menggunakan air sahaja, ataupun menggunakan 3 biji batu yungki bihinna al-mahalla, yang mana 3 biji batu tersebut boleh menyapu, boleh menghilangkan kawasan tempat keluar najis tersebut. Bermaksud di sini, kalaulah kita menggunakan kurang daripada 3 biji batu, maka tak sah istinja kita, walaupun dengan satu batu tersebut menjadikan tempat keluar najis kita bersih. Nak tak nak mesti 3 kali sapuan. Ahjar ni maksudnya bukannya tak semestinya kita perlu mencari 3 biji batu. Maksud ahjar di sini boleh kita katakan bahawa adalah 3 kali sapuan. Maksudnya kita menggunakan 1 biji batu, tapi 1 biji batu tu contohnya dia mempunyai 3 penjuru. So kita gunakan setiap satu sapuan 1 penjuru. Gunakan lagi 1 penjuru lain, dengan gunakan lagi 1 penjuru lain, maka cukup 3 sapuan, maka hukum istinjanya adalah sah. Kalaulah dubur ataupun kubur dia bersih dengan 3 kali sapuan. Tapi kalaulah contoh 3 kali sapuan, tempat keluar najis dia tersebut masih lagi belum bersih, maka wajib bagi dia menambah lagi sapuan yang keempat. Kalau yang keempat masih belum bersih, wajib dia tambah lagi 1 sapuan yang kelima. Tak bersih lagi ke-6, tak bersih lagi ke-7, tak bersih lagi ke-8. Tengok yang ke-8 baru bersih. Maka ketika itu barulah hukum istinja dia adalah sah.
Sebab apa? Sebab tempat keluar dia telah bersih. Tapi kalau contoh masih lagi belum bersih, dia perlu tambah-tambah daripada sapuan dia tersebut. Dan mesti lebih daripada 3 sapuan. Contoh, kalau contoh 1 sapuan bersih dah, bersih dia punya tempat keluar najis tersebut, maka masih lagi belum sah. Sebab apa? Sebab dia tidak mencukupi 3 sapuan, iaitu 3 sapuan ini adalah 3 minimum sapuan untuk mensahkan sesuatu istinja. Contoh, kalau 1 sapuan dah bersih, dia perlu buat lagi 2 dan perlu dia buat lagi yang ketiga daripada sapuan tersebut. So selepas yang ketiga tersebut, barulah dihukumkan istinja dia adalah sah. Tapi kalau contoh 3 kali sapuan masih lagi belum bersih, dia wajib tambah sehinggalah kawasan dubur ataupun kubul dia tersebut menjadi bersih. Dan disunatkan juga, kalau lah contoh kita menambah sapuan, kita tambah sehingga menjadi bilangan yang ganjil. Contoh dia tambah sampai sapuan ke-6, sampai sapuan ataupun sapuan yang ke-6 baru bersih dia punya kawasan tempat keluar najis tersebut. Sunat bagi dia, bukan wajib, sunat dia menambah 1 lagi sapuan untuk memastikan bilangan sapuan dia adalah bilangan yang ganjil, iaitu bilangan tu 7, 9, 11, 5, 3 bilangan ganjil lah, bukan bilangan yang genap kalau dia menambah. Tapi kalau dia tak tambah, cukuplah 3 sapuan sahaja. Okey. Salah satu ahjar yumkin, kalau contoh menggunakan tisu. Kalau contoh menggunakan tisu, wajiblah kita menggunakan 3 kali sapuan. Maksudnya kita ambil tisu, kalau tisu tak boleh lah kita nak buat penjuru. Melainkan kalau tisu besar ataupun tisu yang banyak lapis tu mungkin boleh lah. Pulanglah, tapi pastikan tak boleh gunakan tempat yang telah kita gunakan untuk menyapu sapuan yang telah digunakan. Itu tak boleh lah. Contoh kalau kita gunakan tisu, ambil 3 helai tisu, 1 sapuan, 2 sapuan, 3 sapuan. Kalau lah dah bersih, maka sahlah hukum dia punya istinja. Tapi kalau masih lagi belum bersih, ambil lagi tisu yang keempat, yang kelima, sehinggalah bersih kawasan keluar najis dia tersebut. Okey. Faiza arada al-iktisar ala ahadihima falma'u afdal. Kalaulah contoh seseorang itu nak memilih antara batu dan juga air, falma'u afdal, maka airlah yang paling lebih afdal daripada batu. Sebab tu saya dah cakap tadi bahawa dalam beristinja ni ada 3 martabat. Yang pertama adalah kita menggabungkan kedua-duanya, iaitu batu dan juga air, dan inilah yang paling afdal. Yang kedua adalah menggunakan air sahaja. Yang ketiga adalah kita menggunakan batu sahaja ataupun apa yang sama maksud macam batu, seperti tisu dan sebagainya, yang mana telah kita bahaskan ciri-ciri, 4 ciri yang boleh sesuatu benda tersebut menyamai maqam batu. Okey. Faiza arada al-iktisara ala ahdima falma'u afdal. Kalaulah seseorang tersebut nak menggunakan salah satu daripada alat istinja tersebut, maka yang paling afdal untuk dia gunakan adalah menggunakan air. Okey, titik. Seterusnya, itu adalah cara-cara beristinja. Sekarang kita masuk pula adab ketika membuang hajat. Istinja dah habis lah. Habis perbahasan istinja. Sekarang kita masuk adab ketika bukan adab ketika beristinja, tetapi adab ketika kita buat projek, ataupun ketika melabur, ataupun ketika membuang hajat, ataupun daripada istilah-istilahnya. Okey. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra. Wa yajtanibu, dan di sini adalah larangan secara wajib ataupun hukumnya haram lah. Hukumnya haram. Nanti kita tengok bahawa terdapat 2 pembahagian daripada larangannya tersebut. Yang pertama adalah larangan secara haram, yang kedua adalah larangan secara makruh. Maksudnya kalaulah contoh kita melakukan perkara tersebut, kalau larangan itu adalah larangan haram, maka kita qada hajat dalam keadaan berdosa. Tetapi kalaulah contoh larangan tersebut larangan yang makruh, maka kita melakukan perkara tersebut dalam keadaan perkara tersebut adalah tidak dituntut ataupun tidak dibencilah. Perkara tersebut adalah perkara dibenci tetapi tidak mendapatkan dosa. Adapun yang pertama dibahaskan adalah
larangan yang dilarang secara haram. Maksudnya haram kita melakukan perkara tersebut ketika melakukan qada hajat. Yang pertama ada wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fi sahra. Wajib hukumnya kita menjauhkan, yajtanibu, menjauhkan istiqbal al-qiblati, qada hajat dalam keadaan menghadap kiblat, wastidbaraha, ataupun membelakangkan kiblat, fi sahra, di dalam ataupun di kawasan yang terbuka. Sahara ni maksudnya padang pasir, tapi boleh kita maksudkan adalah di sini adalah tempat yang terbuka. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi sahra. Wajib kita menjauhkan daripada kita buang air kecil ataupun buang air besar dalam keadaan menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat ketika kita membuang air di kawasan terbuka ataupun kawasan lapang. Contoh di padang bola, itu kawasan yang terbuka. Kita kencing dekat kawasan kick off ataupun kawasan yang mula-mula nak main bola tersebut, di kawasan tengah-tengah tersebut. So kalau dah boleh, hukumnya tak ada masalah. Kalau lah kawasan tersebut adalah kawasan yang sunyi dan sebagainya, tak ada orang. So kalau kita nak kencing di situ, maka wajib kita elakkan daripada kita kencing ataupun buang air besar dalam keadaan menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Ataupun contoh di padang pasir, contoh kita tersesat di tengah-tengah padang pasir, so kita sakit perut ataupun nak kita kencing. Ketika itu mungkin sukar untuk kita mencari suatu tempat yang tersembunyi seperti bawah pokok ataupun tempat yang tertutup lah, bangunan apatah lagi. So ketika itu boleh dia nak kencing di kawasan terbuka tersebut, tapi dengan syarat dia tidak qada hajat dalam keadaan menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Kalau kawasan terbuka, haram hukumnya untuk kita kencing dan juga buang air besar dalam keadaan menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Okey. Tapi kalaulah contoh kita kencing ataupun kita buang air besar di suatu tempat yang memang disediakan untuk qada hajat seperti tandas, dan tandas tersebut pula dibuat dalam keadaan menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat, maka itu tidak menjadi masalah di dalam hukum Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab memang dia telah disediakan seperti itu, maka dia tidak menjadi masalah. Tapi sunat jugalah kita menjaga adab untuk kita mengereng sikit. Pastikan kita kencing ataupun kita buang air besar tidak menghadap kiblat, walaupun disediakan ataupun hukum mengatakan boleh, tapi sebagai adab lah, boleh juga kita nak mengeringkan sedikit supaya kita pastikan kita tidak kencing ataupun kita buang air besar dalam keadaan kita menghadap kiblat. Ataupun contoh adalah syarat-syarat dia. Contoh kalau dalam kawasan bangunan, macam mana, boleh tak kita menghadap kiblat? Ada, boleh, tapi ada syarat dia, iaitu contoh mestilah mempunyai penghalang. Penghalang tu, kalau contoh penghalang dia adalah kurang daripada 2/3 hasta, maka tak boleh dia menghadap kiblat. Tapi kalau contoh penghalang ataupun satirnya penghalang lah, contoh penghalang dia lebih daripada 2/3 hasta, maka boleh hukum dia menghadap kiblat. Tapi ada syarat lain pula. Mestilah jarak antara kedua-dua penghalang dan juga diri orang yang buang hajat tersebut mestilah lebih daripada kurang daripada 3 hasta yang dibahaskan di dalam kitab besar-besar. Adapun bagi konsep atau bagi skop yang Mata Abi Syuja' ni, cukup kita mengetahui bahawa haram hukumnya kita menghadap ataupun membelakangkan kiblat kalau kita buang air di kawasan yang terbuka. Tapi kalau contoh sekarang ni memang kita telah buang hajat ataupun buang air di kawasan yang memang disediakan untuk buang air. So maka ketika itu tak ada masalah lah dia menghadap kiblat ke, dia tak menghadap kiblat ke, boleh kita buang air di tempat tersebut. Okey, itu yang haram. Yang haram hanya satu je, maksudnya larangan yang haram. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblat wa istidbaraha fi sahra. Dan
larangan yang seterusnya ini adalah larangan yang makruh. Maksudnya kalau kita lakukan, maka kita buat bukan haram, bukan kita dapat dosa, tetapi kita buat sesuatu benda yang tidak disukai. Wa yajtanibul baula fil ma'ir rakidi, dan kita perlu jauhkan al-baula untuk kencing fil ma'ir rakidi, pada air yang bertakung. Air yang bertakung, air yang bertakung ataupun bergenang. Air maksudnya air yang bukan mengalir lah. Dia satu kawasan tu sahaja. So maka hukumnya adalah makruh untuk kita kencing di kawasan tersebut. Sama ada air tersebut lebih 2 kolah ataupun kurang daripada 2 kolah, hukumnya adalah makruh untuk kita kencing kawasan tersebut. Wa tahta syajaratil muthmirati, dan juga makruh untuk kita kencing di bawah pokok yang berbuah. Sama ada ketika musim buahnya ataupun bukan musim buahnya, maka hukumnya adalah makruh untuk kita kencing di kawasan, contoh di bawah pokok durian, di bawah pokok rambutan, di bawah pokok kelapa. Tapi selain daripada pokok yang tidak berbuah, maka tak ada masalah lah. Contoh kita kencing di apa pokok yang tak berbuah. Pokok-pokok yang tak berbuah lah. Pokok-pokok yang tak berbuah. Okey. Wa fi tariqi, dan makruh juga untuk kita kencing di jalanan. Jalan-jalan orang yang di jalan lah. Dan maksud di sini adalah jalan-jalan orang yang kurang kerap lalu. Tapi kalaulah contoh sesuatu jalan tersebut adalah jalan yang memang jalan utama, maka kita haram. Tapi ini di sini adalah mungkin dia adalah jalan yang jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi, maka hukumnya adalah makruh untuk kita kencing di kawasan tersebut. Wazilli, dan juga di bawah tempat perlindungan. Di bawah tempat perlindungan ataupun di bawah tempat berteduh. So di bawah tempat berteduh juga hukumnya adalah makruh untuk kita kencing. Ni adalah tempat-tempat yang sunyi lah. Tapi kalau lah contoh di bawah bus stop ataupun di bawah apa lagi tempat-tempat yang berteduh ni, contoh di bawah, kan ada kalau contoh kita di RNR di kawasan kawasan P, kan di situ ada macam gazebo, ada macam pondok-pondok kan. So di situ kita kencing kat kawasan tu. Itu kawasan adalah kawasan yang haram lah. Sebab apa? Sebab situ memang telah disediakan untuk berteduh dan sebagainya. Adapun yang dimaksudkan makruh ini adalah contoh di kawasan tersebut memang kawasan yang sunyi, memang tak ada orang lalu lalang, tetapi nampak kawasan tempat yang teduh, kemudian kita kencing di atas tersebut, hukumnya adalah hukum makruh. Sebab apa? Sebab mungkin tak lama selepas tu mungkin akan ada orang lalu dan dia nak berteduh, tengok-tengok mempunyai kesan najis. Maka susahlah bagi orang yang berteduh tersebut. Okey, wastakbi, dan juga di dalam lubang-lubang, hukumnya adalah makruh untuk kita kencing di dalam lubang-lubang yang terdapat di tanah. Hukumnya adalah makruh. Okey. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan tidak boleh kita bercakap-cakap ketika mana kita membuang air kecil, wal ghaid, dan juga ketika kita membuang air besar. Makruh hukumnya, bukan haram lah, makruh. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan juga makruh untuk kita kencing dalam keadaan kita menghadap matahari dan bulan, bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak apabila kita membelakangkan kedua-duanya. Habis bab beristinja dan juga adab-adab qada hajat. Selepas ni kita akan masuk pula berkaitan tentang fasal yang menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Faslun wallazi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Wallahu alam. Cukup dulu untuk minggu ni, kita sambung pada minggu hadapan. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la
yaghfiru dzunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تسمو من